الفاتحة إلى أرواح والدنا ووالديكم وعلى أرواح المسلمين والمسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وإذ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. ولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini pagi tahun baru Masihi 2024 Masihi, kita dapat sama-sama lagi untuk meneruskan kehidupan kita. Allah Taala bagi kita nafas, alhamdulillah, syukur. Umur kita semakin kurang lah. Umur kita semakin kurang. Dah masuk 20-24 ni. Kalau yang mana umur 59 dah jadi 60 kan? Tak payah ikut bulan lah, ikut tahun lah. Kadang-kadang orang kata belum sampai lagi, bulan 3 baru sampai. Ikut tahun lah. Kalau 59 dah 60. Kalau orang umur 69 dah jadi 70. Dah makin singkat dah sebenarnya umur kita, dah makin pendek. Nombor tu makin banyak, umur makin pendek. Jadi mudah-mudahan kita perbanyakkanlah amal ibadah kita. Jadi pagi ini kita, tahun baru kita mulakan dengan kita menghadiri majlis, kita menghadiri solat berjemaah, menghadiri majlis-majlis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa Allah mudahkan kaki dia pergi ke tempat majlis-majlis ilmu, Allah mudahkan jalan ke syurga. Antara jalan untuk Allah mudahkan ke syurga itu ringankan kaki untuk menghadiri majlis-majlis ilmu. Jadi pagi ni kita tengok muka surat 371 kitab Baharul Mazi. 371 bab yang ke-100. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Bab ma jaa anna khazfassalami sunnatun. Bab yang telah datang ia bahawasanya memberi salam dengan bersegera itu ialah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segera memberi salam itu sunnah. An Abi Hurairah qala qasfus salam sunnatun hasan sahih. Daripada Abi Hurairah katanya bermula segera memberi salam itu sunnah Nabi. Hadis hasan sahih. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula imam itu dituntut akan dia segera melafazkan salamnya, kerana barangkali terlumba oleh makmum daripadanya. Dan apabila makmum itu terdahulu memberi salam dari imam, jadilah batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya sembahyang makmum. Makmum kalau segera mendahului imam dalam memberi salam, batal. Bermula dalil atas tuntut demikian itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi. Ini katanya, An Abi Hurairah qala khazfus salam sunnatun. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya bermula lafaz salam dengan segera itu sunnah Nabi. Segera beri salam.
Qala Ali bin Hujr, qala Abdullah bin Mubarak, yakni anna alla yamudda muddan. Kata Ali ibnu Hujr telah berkata Abdullah bin Al-Mubarak menghendaki ia akan makna hadis Abi Hurairah itu, yakni bahawa tiada memanjang akan dia dengan tajwid atau lagu akan sebagai panjang. Maksud dia tu segera tu jangan, maknanya Assalamualaikum warahmatullah. Jadi yang panjang sampai tiada memanjangkan dia dengan tajwid atau lagu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dah lah kan. Mentah-mentah lah dia Korean, salam pun dia pakai Taranum. Kata Abu Isa, bermula hadis Abu Hurairah itu ialah hadis hasan lagi sahih dan ialah yang disunatkan dia oleh ahli ilmi. Assalamualaikum. Kadang-kadang takut makmum ke belakang ni dia jenis cakap cepat. Orang tu baru assalam, dia dah assalamualaikum. Dia batal dia orang belakang tu makmum. Jadi sunat segera nak menjaga orang belakang ni. Orang belakang ni macam-macam perangai. Imam baru tarik nafas nak amin, dia dah amin dulu. Terkejut imam tu. Nasiblah tak batal. Tapi kalau takbir dengan salam batal. Takbir kalau mendahului imam batal. Salam mendahului imam batal. Kalau amin tu mendahului imam, nasib tak batal. Kalau tidak, berapa banyak masjid-masjid yang batal sembahyang. Imam baru nak waladdallin, baru nak ambil saktah tu, sunat saktah. Dia baru tarik nafas. Orang belakang dulu dah amin kan. Dia tak mengikut peraturan solat berjemaah. Dan diriwayatkan dia daripada Ibrahim An-Nakai bahawa berkata ia at-takbirul jazmun wassalamu jazmun. Bermula takbiratul ihram itu jazam dan salam itu jazam, yakni dipotongkan lekas, iaitu kinayah daripada segera. Sebab tu takbir pun patut, takbir pun sunat jangan dipanjangkan. Takbiratul ihram tu sunat dibaca tanpa mat. Allahu Akbar. Tapi kita tak boleh sebab kita dah biasa je ni nak membaca niat tu, nak susun satu-satu tu. Allah saja aku sembahyang satu tu tak ada. Kerana Allah Ta'ala tu tak masuk, ataupun 2 rakaat tu tak masuk. Begitu juga salam. Dia kata kan. Begitu juga salam. Takbir dengan salam tu dipotongkan lekas. Allahu Akbar. Tak adalah sampai memanjang sehingga melebihi kadar. Kalau tak mampu, sekadarlah, jangan. Yalah, yang penting ada takbir tu, ada qasar, ta'arud, ta'id. Aku sembahyang fardu subuh. Dan kata setengah ulama, makna jazam yakni ra' akbar itu dengan jazam dan jangan rafa'. Begitu juga di alaikum dengan jazam tiada rafa'. Akbar. Makna jazam putus, iaitu ringkas, yakni ra' akbar itu dengan jazam Allahu Akbar. Dan dengan rafa', jangan rafa' depan.
angkat. Begitu juga alaikum dengan jazam tiada rafa'. Akbar putus lah. Okey, jadi memberi salam ni kesimpulannya kita memberi salam tu kalau imam tu tidaklah meleret. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Demi menjaga makmum-makmum ni, takut dia terlepas, dia mendahului imam nanti batal pula dia. Okay, habis. Bab ke-101. Bab ma yaqulu iza sallama minas salah. Bab barang yang dikata apabila memberi salam daripada sembahyang. Apa kita kata? An Aisyah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza sallama la yaq'udu illa miqdara ma yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta zal jalali wal ikram. Hasan sahih. Daripada Aisyah katanya apabila adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memberi salam ia tidak duduk melainkan kadar barang yang membaca ia, hai Tuhanku, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta zal jalali wal ikram. Hai Tuhanku, engkau yang sejahtera dan engkau kesejahteraan orang-orang yang maha mulia. Engkau, hai Tuhan yang maha besar lagi maha mulia. An Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza arada an yansarifa min salati istighfarullah salasa marratin thumma qala antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana wa ta'ala. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Kita yang selalu baca tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Dari sahabat abdi merdeka bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengendaki bahawa berpaling ia daripada sembahyangnya mengucap istighfar akan Allah 3 kali. Astaghfirullahalazim. Engkau Tuhan yang sejahtera dan daripada engkau sejahtera maha suci. Engkau hai Tuhan yang maha besar dan maha mulia. Ketahuilah kiranya saudaraku apabila selesai daripada beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam ni ada tidak ada terangan. Kalau memberi salam ni Assalamualaikum, dah sah lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu bagus lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh juga. Tapi kita biasa baca tu lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi SAW apabila selesai beri salam, tiada sayugianya, tak patut berubah dari tempat sembahyang ataupun bangun berjalan. Bahkan sayugianya sepatutnya buat bagaimana didatangkan oleh Tirmizi akan hadis demikian. An Aisyah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza sallama la yaq'udu illa miqdara ma yaqulu. Diriwayatkan daripada Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu anha katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memberi salam pada sembahyangnya tiada ia duduk melainkan kadar barang yang dibacanya kemudian daripada salam itu iaitu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta zal jalali wal ikram. Artinya ya Tuhanku, engkaulah Tuhan yang sejahtera daripada kekurangan dan daripada engkau kesejahteraan segala orang-orang dengan kurniaan engkau. Maha mulia engkau dan maha besar dan maha tinggi engkau ya Tuhan yang maha besar dan yang maha mulia. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada sahabat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Sa'id, Abu Hurairah, Mughirah bin Syu'bah, dan bermula hadis Aisyah adalah hadis hasan lagi sahih. Dan sungguhnya diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu ba'da taslim, bahawa adalah ia Nabi membaca kemudian daripada beri salam, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir.
Artinya tiada Tuhan melainkan Allah semata-mata, tiada sekutu baginya, yang baginya pemerintah dan kerajaan, dan baginya puji menghidup ia dan mematikan ia, dan ialah Tuhan yang maha kuasa atas setiap satu. Jadi apa saja yang Nabi SAW baca, maka kita, apa yang kita baca ni ulama himpunkan, susun ni, baca ni, baca ni, baca ni, baca ni, baca ni. Jadi banyaklah Nabi baca tu. Cuma disusun-susun. Kita baca hari ni, betul lah kan, sebagaimana. Cuba tengok dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi tu. Jadi yang ni pun Nabi baca, yang ni pun Nabi baca, Astaghfirullah, istighfar pun Nabi baca, La ilaha illallah wa la syarikalah pun Nabi baca. Jadi disusun. Lepas tu kita yang baca hari ni, lepas salam tu jangan terus cabut. Baca, ulama kita susun dah. Okey, baca ni, baca ni, baca ni, baca ni, baca sampai kan, sampai habis. Semua tu warid daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibaca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddi. Artinya, ya Tuhanku, tiada seorang yang boleh menegahkan dan menolakkan bagi barang yang telah Engkau beri, dan tiada seorang pun boleh memberi bagi barang yang telah Engkau tegah, dan tiada memberi manfaat, kekayaan, harta orang yang punya kekayaan itu pada Engkau. Dan diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa membaca akan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Tuhan Engkau, iaitu Tuhan yang maha kuasa lagi maha suci daripada barang disebabkan dia, dan dikatakan dia beranak, dan sejahtera atas sekalian Rasulullah, dan puji itu bagi Allah Tuhan sekalian alam. Dan ada satu lagi hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi, katanya an Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Sauban abdi merdeka bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza arada an yansarifa min salati istighfar salasa marratin. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila hendak berpaling, yang dibangun ia daripada tempat sembahyang, mengucap istighfar ia, yakni minta ampun ia akan Allah Ta'ala lebih dahulu, seperti dikatakan astaghfirullahal azim 3 kali, kata sahabat, summa qala, kemudian berkata antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Engkau juga Tuhan sejahtera daripada segala kekurangan, daripada Engkau juga kesejahteraan dan segala manusia, maha suci dan maha tinggi Engkau, hai Tuhan yang maha besar dan maha mulia. Kata Abu Isa bermula hadis ini hasan lagi sahih. Jadi yang ini dalam hadis ni kan, mungkin hadis-hadis yang kita tak jumpa, kita pun tak baca, jadi ulama dah susun bacaan wirid selepas solat. Jadi kita ikutlah kan, baca dah disusun, himpun sampailah subhanallah subhanallah subhanallah. Dalam ni tak sebut, mungkin dalam hadis lain kan. Subhanallah 33 tutup dengan Allah akbar kabira walhamdulillah katsira, cukupkan 100. Itu ada juga. Jadi segala bacaan-bacaan yang kita baca hari ni ada warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak hadis tu hadis umum pun, kalau tak khusus pun ada hadis umum. Ini banyak sangat petikai. Kata Fatihah tak baca, Fatihah tak ada, ayat kursi ada lah. Dah tinggal pula yang kita orang awam ni, bila tengok YouTube, oh tak baca pula, Nabi tak baca Fatihah. Tinggal pula Fatihah, baca yang ni. Lepas tu kan macam-macam. Elok dah kita buat baca sebelum ni. Tengok YouTube ceramah sekali, dah kita, oh tak betul rupanya selama ni kan. Lepas tu buka lagi YouTube, tengok pula ustaz dia jawab, ada. Dah amal balik. Kata ke ni, ikutlah apa yang kita pakai hari ni, betul lah tu. Kalau dia tak ada hadis secara apa kata khusus pun, ulama menggunakan dalil umum. Wallahu a'lam. Kita tengok bab 102. Masih lagi dalam bab salam. Bab ma ja'a fin sirafi an yaminihi wa an shimali. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis berpaling dari kanannya dan daripada kirinya.
Cuma yang dalam wirid lepas mayang ni, wirid dalam lepas mayang ni, macam saya pergi ke, saya baru ni kan balik kampung ayah Perlis, semayang kat sana, semayang jemaah sana. Imam tak boleh nak buat. Kalau buat kan kena pecat. Okey, jadi orang tua-tua pun ikutlah. Jadi cuma apa yang saya tengok, masjid ni biasalah orang muda tak ada, semua orang tua. Dia orang akan duduk lepas mayang, dia orang akan baca lah sendiri-sendiri. Tapi baca sendiri-sendiri tu tengok, ada orang dia baca sampai habis, ada orang dia ikut nafsu dia lah. Kalau dia kata nak cepat, dia cepat lah. Lalas tak sempat pun berjumpa jemaah ni, semua cabut, imam kat depan seorang sebab dia baca seorang. Ya, imam tu seorang. Tapi memang itulah dia punya tu. Kan macam saya baca laju contohnya. Saya dah habis subhanallah subhanallah, saya cabut lah, saya dah baca doa, saya cabut lah. Orang ni pun cabut, orang ni cabut. Imam dia akan baca ikut kadar dia tu. Sampai dia seorang lah. Lepas tu kan dia pun tak ada orang. Saya duduk, saya tengok perhati. Ya, imam seorang. Dia tak, suasana tu apa orang kata, ukhuwah tu dah tak ada salam. Lepas masing-masing balik start motor suruh cabut kan. Imam ni lah kan, dia pun imam tu tutup dah lampu, buat dia tinggal seorang. Kan. Jadi suasana tu dia makan masa lah, Nanti sampai generasi muda duduk pun tak sempat. Dia kata assalamualaikum. Dia pun tak hafal apa nak baca. Kan? Sebab tak kalau macam kita imam bimbing. Budak-budak kita, budak-budak di Negeri Sembilan ni, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma'wasi'ahu ilmullah. Itu kira tarikat Ahmadiyah punya tu kan. Di Negeri Sembilan ni budak-budak dia tahu. Sebab imam-imam kan kat kampung lah sekarang ni pun dah tak ada. Imam-imam muda pun dah tak ada dah. Kan? Sebab imam-imam dulu memang mereka mungkin mengikut tarikat Ahmadiyah tu. Jadi amalan tu ada. Jadi akan datang sampai masa pupus lah. Wirid-wirid lepas mayang ni nak kata nak duduk sekejap tu tak ada lah. Orang tua ada lagi. Bila saya tanya dia kata kami orang tua baca lah lagi apa yang dah diamalkan sebelum ni, tapi baca sendiri-sendiri lah. Dia kata orang budak muda akan datang, anak-anak akan datang, tak tahu lah dia kan. Tak tahu baca tak baca dia tu. Kan? Bab 102. Bab maja'a fi insirafi an yamini wa shimal. Bab telah datang pada menyatakan hadis berpaling dari kanan dan daripada kirinya. Anhul bin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummuna fayansarifu ala jani baihi jami'an ala yamini wa ala shimal. Hadis hasan. Daripada Hul katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi imam kami, maka berpaling ia atas dua pihak, sama ada sekali atas kanan dan atas kiri paling. Ketahuilah kiranya saudaraku, apabila seorang tak berpaling meninggal akan tempat semayang yang ia telah semayang, adakah berpaling dari kiri atau kanan, maka mana-mana pihak yang afdal paling daripadanya adalah berpaling dari kiri atau kanan, maka mana-mana pihak yang afdal berpaling daripadanya. Maka dengan hadis dikeluarkan oleh Tirmizi, tahulah kita akan hukumnya. Katanya Anhul bin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummuna, diriwayatkan daripada Hub radhiyallahu anhu, katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi imam ia akan kami pada semayang daripada berapa semayang. Bayang sorifu ala janibaihi jami'an ala biyamini wa ala shimal. Maka berpaling ia kemudian daripada sudah beri salam, berpaling bangun meninggal. Ni paling nak bangun tu arah mana? Berpaling kemudian daripada sudah beri salam, berpaling bangun meninggal akan tempat semayang daripada kedua pihaknya, sama ada sekali atas kanan atau kiri.
Yang ini terkadang berjalan langsung dari pihak kanan menuju apa yang dihajat, dan terkadang dari pihak kiri menuju apa yang dihajat. Tiadalah tertentu selama-lama ia dengan berpaling kanan atau kiri. Imam. Nabi jadi imam, Nabi pun dah habis sembahyang, dah selesai semua, Nabi nak berpaling lah, nak bangun. Jadi yang tu pun sahabat tengok. Dia jadi hadis. Tengok. Oh, Nabi berpaling, ada masa Nabi belah sini. Ada masa Nabi belah kiri. Tiada tertentu selama-lamanya. Maknanya tak adalah sahabat tengok kanan dengan paling kanan saja atau kiri saja, kata Abu Musa. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, Anas, Abdullah, Umar dan Abi Hurairah. Katanya bermula hadis hasan lagi sahih. Telah dikeluarkan oleh dia Bukhari, Muslim, sahih keduanya dengan berlainan sanad. Masalah berpaling meninggal akan tempat sembahyang, bagaimana hukumnya? Yang saudaraku telah berkata Abu Aisyah dan atas hadis yang ada dalam masalah 427 itu amal di sisi ahli ilmi, bahawasanya berpaling bangun pergi ia seorang itu dari barang mana pihak yang dikehendaki. Jika dikehendaki dari kanan, berpalinglah ia kanan, dan jika hendak kiri, bolehlah berpaling dari kiri. Dan sesungguhnya telah sahih perbuatan itu daripada Nabi SAW. Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah bahawasanya berkata ia, jika ada hajat seorang itu berpaling dari kanan, boleh ambil paling kanan, dan jika hendak paling kiri, boleh paling kiri. Jadi tak ada ketetapan. Sebab berdasarkan perbuatan Nabi SAW. Lepas habis sembahyang tu, maknanya kalau kita nak, contoh kan, lepas habis, mana kita nak bergerak, nak ke sini ke, kita nak sini ke, mana-mana je lah. Masalah 429, masalah tun berpaling meninggalkan tempat sembahyang bermacam-macam perbuatan Nabi. Kata Nawawi dalam Syarah Muslim, telah datang hadis yang menyebutkan Nabi bangun berpaling meninggalkan akan tempat sembahyang beberapa banyak dan berbagai-bagai kelakuan. Yalah, sahabat sembahyang sehari 5 kali dengan Nabi, esok lagi, lusa lagi, beberapa tahun. Jadi macam-macam. Walaupun bermacam-macam tu, dia menjadi hadis Nabi SAW. Apa saja dibuat oleh Nabi SAW menjadi hadis. Sahabat tengok, sahabat cerita itu hadis. Apa saja daripada Nabi. Nabi tak cakap pun, tapi sahabat tengok. Oh, rambut Nabi macam ni, macam ni. Ada hadis. Kalau kita orang tak ni pun, kan, tak perhati pun. Nabi SAW sampai uban Nabi pun sahabat tahu ada berapa. Sebab tu banyak hadis ni, sebab tu dia jadi 4 mazhab tu, sebab masing-masing yang ni ambil hadis ni, ambil hadis ni, ambil hadis ni, ambil hadis. Kan banyak hadis Nabi ni, semuanya hidup dikaji. Kata Nawawi, bermula jalan mengumpul antara hadis itu ialah bahawasanya Nabi SAW adalah yang membuat terkadang begini, terkadang begini. Maka menghabar oleh tiap-tiap seorang dengan barang yang diiktikadkannya bahawa yang lebih banyak pada barang yang mengetahui ia akan dia. Maka menunjukkan atas harus kedua hadis yang diriwayatkan daripada kanan kiri, dan tiada makruh pada satu daripada keduanya. Dan ada pun makruh yang mengendaki akan dia oleh kalam Ibnu Mas'ud, maka tiadalah ia dengan sebab asal berpaling daripada kanan atau kiri, dan hanya senya pada hak mereka yang memikir ia akan bahawasanya yang dia demikian itu tiada tepat dan tiada ia daripadanya. Maka bahawasanya barang siapa yang i'tikad wajib salah satu daripada kedua pekerjaan itu, maka itu salah. Orang kata wajib, salah lah. Mana-mana pun boleh. Dan kerana inilah berkata ia melihatkan bahawasanya hak atasnya, maka hanya senya mencela ia akan mereka melihat akan dia akan hak atasnya. Dan memula mazhab kita bahawa tiada makruh pada satu daripada dua pekerjaan, tetapi disunatkan bahawa paling seorang itu pihak hajatnya, sama ada ia dari kanan atau kiri. Maka jika bersamaan dua pihak pada hajat, tiada berhajatnya, maka sebelah kanan itu lebih afdal. Kerana umum hadis yang musyarrahah, hadis yang jelas dengan kelebihan kanan pada bab mukarimi, bab mukaram dan seumpamanya. Tak ada nak paling tu, nak balik belaki kanan, tak ada kata ni. Tapi hadis umum kanan tu lebih afdal. Tapi kita tak boleh kata
salah, ni lagi bagus. Tak ada. Jangan kita mengatakan pada i'tikad kita sebelah kanan, nak paling semayang tu close sebelah kanan dulu. Nak bersurai daripada semayang tu lah, kan. Wallahu a'lam. Akan datang kita tengok kaifiat dia, nak habis dari kitab ni. Kaifiat semayang, penutup tu. Wallahu a'lam. Kita sambung asas-asas fardu ain. Kitab asas-asas fardu ain. Yang ni bab tauhid ni mula-mula ni. Muka surat 6. Muka surat 5. Sifat, huraian ringkas 20 sifat wajib satu persatu. Yang ketiga, baqa'. Baqa' kekal, iaitu tidak ada pengakhiran. Wajib bagi Allah bersifat dengan baqa'. Wajib ni, wajib bagi Allah bersifat dengan baqa'. Ini wajib ni wajib pada akal. Wajib pada akal. Akal memutuskan, menerima bahawa Allah mesti bersifat dengan baqa', kekal. Dia tidak ada pengakhiran, tidak binasa. Mustahil atasnya bersifat dengan adam, tiada, atau fana, binasa, atau turul adam, kedatangan tiada, binasa dan atau pengakhiran. Allah bersifat dengan kekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal awwal wal akhir. Wal awwal wal akhir. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Jika Allah tidak bersifat dengan baqa', kalaulah Allah Ta'ala tu tidak bersifat dengan sifat baqa', kekal, binasa, maka dapat pastilah dia binasa. Wa yabqa wajhu rabbuz wa yabqa wa rabbuka zul jalal wa yabqa wajhu rabbuka zul jalali wal ikram. Yang kekal Allah. Jadi dalam ni huwal awwal, dialah yang tak ada permulaan dan dialah yang tidak ada akhir. Maknanya dia tak binasa. Yang lain semua binasa. Malaikat pun binasa. Kalaulah Allah tu tak kekal, maknanya Allah binasa. Bila Allah binasa, maknanya Allah pun akan binasa. Maknanya Allah ni lemah lah. Dia pun binasa juga. Tapi ada makhluk yang Allah Ta'ala jadikan ada awal tapi tidak ada akhir. Dia kekal. Contohnya apa? Setiap nafas ahli syurga. Ahli-ahli syurga akan kekal. Syurga tu sendiri kekal. Roh kita pun Allah Ta'ala jadikan roh. Roh kita Allah Ta'ala jadikan roh. Lepas tu roh kita dah Allah Ta'ala jadikan, walaupun kita mati, roh tetap hidup. Roh tetap akan hidup. Lepas tu nanti sampai masa dibangkitkan, roh tu akan cantum balik dengan jasad kita. Lepas tu dikumpul balik. Jadi roh ni bila Allah Ta'ala, maknanya mak ayah kita yang meninggal tu ada lagi, roh dia tetap hidup. Allah Ta'ala jadikan. Begitu juga tulang sulbi, tulang tongking orang kata kan. Allah Ta'ala jadikan, lepas Allah Ta'ala jadikan dia dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, benda tu tak binasa dah. Tapi tak sama dengan sifat baqa' Allah ni. Yang kita ni makhluk yang Allah bagi kekal tu kerana Allah bagi dia kekal. Jika tidak bersifat dengan baqa', maka dia binasa. Mustahil. Mustahil kata Allah, kerana adalah sifat kekurangan.
satu yang binasa ni satu kekurangan lah. Mustahil Allah tu bersifat dengan sifat kekurangan. Dan maha suci Allah daripada sebarang kekurangan. Itu bahas fardu ain dia tu. Dia tak panjang. Kan? Perbahasan sifat 20 yang fardu ain itu je. Cukup sekadar kita tahu bahawa Allah Ta'ala tu bersifat dengan baqa'. Jadi baqa' ni maknanya kekal. Kalau Allah Ta'ala tak kekal, maknanya binasa. Binasa. Bila binasa, mustahil Allah itu binasa. Kerana apa? Binasa itu adalah satu sifat kekurangan. Mustahil Allah itu bersifat dengan sifat kekurangan kerana dia Tuhan. Tempat seluruh makhluk bergantung. Kan dia yang maha terkaya, istilah dia lah terkaya atas satu, tiba-tiba dia pun binasa. Mustahil. Itu kata mustahil pada akal. Dia tak, kalau kita baca, tuan-tuan pun dah belajar kitab tauhid yang lain kan. Jadi sebelum dia jelaskan sifat 20 ni, dia akan jelaskan dulu pembahagian hukum akal, hukum adat, hukum syarak. Hukum akal ni maknanya akal memutuskan. Hukum adat maknanya segi kita menghukumkan sesuatu tu berdasarkan pemerhatian kita, berdasarkan panca indera kita kan. Akal, adat contoh api tu sifat dia membakar, makan kenyang. Sebab kita berdasarkan pemerhatian kita makan kenyang. Jadi kita memutuskan bahawa makan kenyang. Itu hukum adat. Hukum syarak pula dia bagi pada 5 pula kan. Jadi itu bahas yang agak panjang sikit. Tapi yang ni kata Ustaz Muhajirul ni kata, yang dia tulis ni inilah kadar fardu ain. Maknanya kita tahu sifat Allah baqa'. Apa makna baqa'? Kekal. Allah bersifat dengan sifat kekal. Mustahil Allah Ta'ala binasa. Kerana apa? Binasa itu satu kekurangan. Mustahil Allah itu bersifat dengan kekurangan. Kerana apa? Allah itu Tuhan. Dia terkaya atas tiap satu. Kalau Tuhan itu lemah, mustahil. Tak boleh terima pada akal. Okey, 4. Mukhalafatuhu lil hawadith. Bersalahan Allah dengan semua yang baharu. Tak sama, tak serupa Allah dengan makhluk. Wajib bagi Allah bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadith. Wajib bagi Allah ni maknanya wajib pada akal. Akal menerima, kita wajib pada akal. Wajib bagi Allah tu bukan wajib syarak. Wajib syarak ni kalau Allah tak bersifat mukhalafat tu berdosa. Kan? Itu. Ini wajib. Wajib bagi Allah. Kalau wajib syarak dia kata wajib atas setiap orang Islam semayang. Kalau tak semayang dosa. Kalau kata wajib bagi Allah bersifat dengan, maknanya bukannya kalau Allah tak bersifat dengan sifat mukhalafat tu Allah berdosa. Itu yang kadang-kadang dalam kitab tauhid dia jelaskan dulu. Ni wajib ni bukan wajib syarak, ni wajib akal. Wajib ni wajib adat, bukan wajib segi ni. Contoh kan. Jadi wajib bagi Allah bersifat dengan mukhalafatul hawadith, bersalahan dengan semua yang baharu, tidak serupa dengan makhluk, dan mustahil atasnya bersifat dengan mumassalatul hawadith, serupa dengan baharu. Allah sama sekali tidak serupa dengan makhluk dalam semua perkara, sama ada zatnya, sifatnya, perbuatannya. Allah SWT berfirman, laisa kamitslihi syai'un was-sami'ul basir. Tidak ada satu pun yang seperti dengannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jika Allah tidak bersifat dengan mukhalafatul hawadis, tidak bersalahan, tidak serupa dengan makhluk. Kalau Allah tu serupalah, maka dia serupalah. Kalau Allah tak bersifat dengan mukhalafah, dia serupa dengan makhluk. Ia adalah mustahil, kerana makhluk mempunyai banyak kekurangan, dan kekurangan adalah mustahil atas Allah. Kalaulah
Kalaulah Allah tu tidak bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadis, maka dia serupalah dengan makhluk. Bila serupa dengan makhluk, mustahil. Kerana apa? Kerana makhluk ni banyak kekurangan. Kekurangan dan kekurangan tu adalah mustahil bagi Allah. Mustahil atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa sahaja sifat-sifat yang kita kata sama, mustahil. Kerana makhluk ni banyak kekurangan, banyak kurang. Kalau Allah sama dengan makhluk, maknanya Allah juga kurang. Bila kurang ni satu sifat yang mustahil bagi Allah. Kerana apa? Kerana dia Tuhan. Dia Tuhan, sifat dia segala sifat-sifat kamalat, kesempurnaan itu sifat Allah. Mana ada kekurangan? Yang kelima, qiyamuhu binafsih. Berdirinya dengan sendiri adalah Allah sendiri-sendiri, tidak memerlukan zat dan pencipta. Wajib bagi Allah bersifat dengan qiyamuhu binafsih, berdirinya dengan sendiri. Allah berdiri sendirinya, tidak memerlukan zat dan pencipta, dan mustahil atasnya memerlukan zat dan pencipta. Ikhtiyajun ila mahallin wa mukhassisi. Allah tidak memerlukan zat mahal, kerana Allah adalah zat. Dia tidak perlukan sesuatu untuk menompang. Allah tak memerlukan pun makhluk. Dia tidak berhajat pun kepada sesuatu. Sebab tu kata Allah Ta'ala qiyamuhu binafsih. Tak tidak memerlukan sesuatu, tak memerlukan tempat. Sebab tu Allah tidak bertempat. Allah wujud tidak bertempat. Tapi sekarang ni sibuk dibahaskan. Allah di atas langit. Allah Ta'ala. Maknanya Allah memerlukan langit pula. Allah berada di atas aras. Di atas arash. Kan? Maknanya Allah memerlukan arash untuk. Jadi Allah tidak berhajat kepada sesuatu. Dia qiyamuhu binafsih. Kerana Allah adalah zat dan tidak memerlukan pencipta. Mukhassisun, untuk menjadikannya, kerana dia qadim. Dan dialah pencipta segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin." Sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak berhajatkan sesuatu pun. Dia tidak berhajat kepada sesuatu pun. Dia tidak berhajat kepada tempat. Dia tidak berhajat kepada pembantu-pembantu. Jika Allah memerlukan zat, maka dia bertukar daripada zat kepada sifat. Sifat tidak boleh bersifat, sedangkan Allah bersifat dengan sifat ma'ani dan lain-lain. Begitu juga jika Allah memerlukan pencipta, maka dia bertukar kepada khaliq, daripada khaliq kepada makhluk. Yang diciptakan makhluk mempunyai kekurangan, dan kekurangan adalah mustahil atas Allah. Maknanya akhirnya jika Allah bukan bersifat qiyamuhu binafsih, Allah ni maknanya menompang pula, berhajat pula kepada sesuatu. Allah berhajat kepada tempat, Allah berhajat kepada lain-lain. Jadi bila berhajat ni ada kekurangan. Bertukar pula daripada khaliq kepada makhluk. Makhluk ni lemah, makhluk ni ada kekurangan. Mustahil Allah itu bersifat dengan sifat kekurangan. Wahdaniyah. Ini kita baca yang fardu ain ni sekadar untuk ni nak melepaskan fardu ain. Kalau nak lebih lanjut, tuan-tuan pun dah belajar kan dengan ustaz apa? Banyak dah, Ustaz Zaharuddin pun dah ngajar, Ustaz Umar pun dah ngajar. Itu secara mendalam lah. Ini yang saya baca ni, saya nak lepaskan yang fardu ain. Wahdaniyah esa tidak berbilang. Wallahu a'lam. Betul-betul sampai itu sambung. Akan datang insya-Allah. Ingat nak terbaca, tapi tiba-tiba Allah Ta'ala telah ditakdirkan sampai situ je kan. Kendak kita sampai habis, tiba-tiba rupanya sudah tertulis. Saya baca sampai itu, saya pun tak sedar. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jamuan?